Bismillahirrahmanirrahim. Saya Rajiha binti Hairul Anwar, nombor metrik 059677. Baiklah, hari ini saya akan membentangkan tajuk Masirun Nazariyati An-Nushu'i wal Irtiqai Amama Hazil Haqiqah, yang bermaksud kedudukan teori evolusi apabila berhadapan dengan tiga hakikat di atas. وكما ترى فإن هذه الحقيقة القطعية التي يجب على المسلم الاعتقاد بها تتناقض مناقضة كلية مع ما يسمى بنظرية النشوء والارتقاء التي تتبنى فرضية تاريخية أخرى عن الإنسان، وهي أنه تسلسل ضمن حلقات مختلفة من التطور النوعي تدرج فيها من البسيط إلى المعقد ومن البدائية إلى الرقي في كل من الشكل والفكر معا. فما موقف المسلم من هذا التناقض والخلاف؟ Tiga hakikat di atas yang sabit dan terbukti dengan jelas dan qat'i yang wajib diketahui dan diimani oleh setiap Muslim bercanggah sama sekali dengan apa yang disebut sebagai evolusi. Teori ini cuba mengemukakan kepada manusia suatu andaian tentang sejarah manusia, iaitu manusia merupakan rantaian persambungan beberapa peringkat dalam perkembangan naui. Manusia kononnya meningkat dari bentuk yang mudah kepada yang rumit dan dari yang bersikap primitif kepada yang lebih maju dan bertamadun dari segi bentuk kejadian dan juga pada daya fikirannya. Tiga hakikat yang telah dibicarakan sebelum ini adalah manusia adalah makhluk termulia, manusia diciptakan daripada tanah dan berkembang baik daripada manusia pertama iaitu Adam alaihissalam, dan terakhir sekali adalah manusia telah dicipta dalam bentuk rupanya yang telah pun sempurna sejak detik awal penciptaannya lagi. Jadi, apakah sikap kita sebagai orang Islam terhadap teori yang bercanggah ini? Wal jawabu أن موقفه ينبغي أن يكون موقف ذاته الذي يتخذه أي عاقل لدى تناقض حقيقة علمية مع مسألة نظرية، إذ لا ريب أن الحقيقة علمية هي التي ينبغي أن يكتب لها البقاء، ولا مناسب من النسق النظرية ما دامت مناقضة لتلك الحقيقة لا يمكن جمعها معها. Jawabnya, sikap kita semestinya lah menepati sikap dan pendirian yang sewajibnya diambil oleh setiap yang berakal terhadap percanggahan di antara hakikat ilmiah dengan masalah teori, kerana tanpa diragukan hakikat ilmiah itulah yang sewajibnya pasti kekal. Berikutnya, terpaksalah kita mengetepikan suatu teori selama teori tersebut bercanggah dengan hakikat yang tidak mungkin disesuaikan. وعلينا الآن أن نوضح مجددا كيف أن الحكم الذي ذكرناه عن واقع الإنسان حقيقة علمية ثابتة، بينما الحكم بتطور الإنسان تطورا نوعيا مجرد نظرية بل فرضية ليس من حولها أي برهان علمي. Sekarang kita perlu menjelaskan bagaimana kita telah memutuskan bahawa tiga hakikat yang berhubung dengan hakikat manusia seperti yang telah kita jelaskan di atas adalah hakikat ilmiah yang telah sabit. Manakala perkembangan manusia secara naui itu kita putuskan sebagai suatu teori semata-mata yang tiada asas bukti ilmiah. Fatih Alia binti Mawar Nasir, nombor metrik 060010. Saya akan sambung pembentangan sahabat saya. وينبغي أن تعلموا أولا أن هذه المسائل ليست مما يتعلق بالمحسوسات والمشاهدة، فلا مطمع في أن تبحثوا لها عن دليل من تجربة المحسوسات المشاهدة، ذلك لأن البحث ليس متعلقا بالإنسان الحالي حتى يكون الموضوع خاضعا لمجهور التجربة والمشاهدة، وإنما هو متعلق بالاكتشاف ناحية تاريخية فيه مرة وإن توتي. Maksudnya di sini, satu perkara yang perlu diketahui terlebih dahulu adalah masa ini bukanlah masalah yang ada hubungannya dengan alam fantasi yang dapat dirasai dan dilihat oleh panca indera. Maka kajiannya tidaklah berdasarkan pemerhatian dan percubaan, kerana kajian dalam masalah tersebut bukanlah tentang manusia yang ada pada masa kini yang berkemungkinan untuk dijalankan kajian penyelidikannya melalui metod pemerhatian dan percubaan, tetapi adalah sesuatu yang berhubungan dengan kajian sejarah asal manusia yang telah lama terpendam jauh ke dalam liputan sejarah. Baiklah, seperti sedia maklum, sudah menjadi fitrah atau kebiasaan manusia mempunyai sifat ingin tahu yang mendalam dalam diri mereka, sehinggakan sesetengah yang dipikirkan melampaui batasan dari logik akal. Kedudukan teori evolusi ini bercanggah dengan tiga hakikat seperti yang telah dinyatakan kerana pemikiran yang bertentangan, iaitu kejadian,
manusia seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran menceritakan dengan terperinci. Adapun kajian manusia dikaji berkaitan dengan pengetahuan sains. Ianya boleh diterima kerana penciptaan manusia menurut Al-Quran ada juga dikaitkan dengan ilmu sains. Jadi, mustahil untuk melakukan kajian menggunakan kaedah pemerhatian dan percubaan ke atas manusia. Kejadian manusia ini berlaku lama pada zaman dahulu. وكل ما يمكن الاستعانة به في البحث من المستحاثات ووجوه الشبه بين الإنسان وحيوانات الأخرى وغير ذلك إنما هو من وسائل البحث الاسترداد وسبيل من سبل الفرد وتواسم وشتن بين هذه الوسائل وبرهان تجربة وشاهدة. Sejauh yang dapat dipinta, bantuan dalam kajian seperti ini adalah sudut persamaan di antara kejadian manusia dengan kejadian haiwan dan yang seumpamanya. Kesemua itu merupakan salah satu cara dalam metod istidlali atau hipotesis dan andaian. Cara ini berbeza sama sekali dengan metod percubaan dan pemerhatian. Maka dapat dilihat haiwan penciptaan atau proses kejadian manusia itu sedikit sebanyak sama seperti penciptaan ataupun kejadian haiwan. Tapi kita tidak boleh menyamakan manusia itu adalah kera kerana kita bukanlah dari spesies kera, tetapi disamakan dari sudut proses kejadian itu lebih kurang sama. Jadi penting untuk kita bila waktu yang perlu kita gunakan kaedah istidlali atau kaedah hipotesis atau kaedah pemerhatian dan percubaan supaya kita tidak salah kaji semua itu dengan menggunakan kaedah yang tidak bersesuaian dan menepati caranya. اسمي شمسيكا بنت مختار ثم إن المسألة ليست عيدا مما يدعو لكان التلازم أو كالصحيح القائمين على الأساس استقراء التام إذ هي كما قلنا محاولة استكشاف للتربع لموهل في القدم ليس بيننا وبينه أي برهان علمي قاطع. Yang bermaksud, masalah ini juga tidak tunduk kepada kanun at-talazum atau kias yang benar yang diasaskan kepada istikrar yang sempurna sebab seperti yang telah kita katakan, masalah ini berhubung dengan usaha untuk menemui dan mengetahui sesuatu sejarah selama silam yang tidak mempunyai bukti ilmiah yang qat'i dan yakin. Yakni kita tidak tahu sama ada teori evolusi ini benar ataupun tidak benar. Jadi ia suka untuk menggunakan kaedah yang diasaskan oleh kias ataupun at-talazum. Dan kita juga tidak yakin kejadian manusia ini berdasarkan dengan yang dikatakan pada sejarah lama dahulu. Walau anna al-masa'alah waqafat inda hazal had li'iltizamuna janib asyak aw zannu al-mujarrad duna an nada'u ukulana li'ay fardiyah aw naziriyah tahtamilu al-khatat wal-wasat. Yang bermaksud, jika masalah ini terhenti setakat batasan tersebut, sudah semestinya kita berada dalam keraguan dan kesaksian yang berterusan tanpa dapat kita tundukkan akal kita kepada sesuatu andaian atau teori yang mungkin benar ataupun salah. Walakinnaha lam takufu inda hadzal had faqad kashafu anha al-khabar al-yakini al-mutawattir alladhi farrana minal aradihi wa bayanahu. Yang maksud, tetapi masalah ini tidak terhenti pada batas tersebut. Dengan sebab adanya khabar yang benar dan yakin lagi mutawatir yang menyatakan tiga hakikat yang berhubung dengan kejadian manusia. Yang bermaksud bahawa setiap kejadian manusia ini untuk kita mudah faham dan juga untuk kita tahu kebenarannya, kita disyorkan untuk menggunakan Al-Quran dan juga hadis. Ianya amat sesuai untuk kita gunakan untuk mengetahui sesuatu. Jika kita mempunyai sebarang kekeliruan, kita disyorkan untuk menggunakan Al-Quran dan hadis. Nama saya Zatul Azami binti Mutasim. Nombor matrik 060189. Kita teruskan dengan pembentangan yang seterusnya. Qad alamat al-masdarul khabar sarih kalamul Quran wa alamat ismiha madhi أن القرآن ليس كلام محمد بل هو كلام وجل بالبرهان قطعي الذي مربيانه وعلامة قبل ذلك برهان قطعي على وجود الله عز وجل. Maksudnya, sumber khabar tersebut ialah kalam Allah yang benar iaitu Al-Quran. Seperti yang diketahui bahawa Al-Quran bukannya kata-kata Nabi Muhammad SAW, bahkan Al-Quran merupakan kalam Allah yang terbukti dengan bukti yang qat'i. Jelaslah di sini bahawa Al-Quran adalah wahyu yang benar. Bukti kebenaran Al-Quran ialah sehingga kini kita tidak ada satu kitab pun yang dapat menandingi Al-Quran. Fakana la budda iza man yakini bi anna ma tadamnahu
Khairul Quran huwa haqq li'annahu kalam Allah azza wa jalla yatahaddasu binafsihi an kaifiyah khalaqahu lil insan. Maksudnya, berdasarkan bukti ini, maka sudah semestinya kini meyakini khabar yang terkandung di dalam Al-Quran hak yang benar kerana ianya kalam Allah, di mana Allah sendiri menceritakan hakikat penciptaan manusia. Firman Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14, dan sesungguhnya Allah menciptakan manusia dari pati yang berasal daripada tanah. Kemudian kami menjadikan air mani dan dalam tempat yang kukuh iaitu rahim. Kemudian kami ciptakan air mani menjadi sebuku darah beku. Kemudian kami ciptakan darah beku menjadi seketul daging dan jadikan daging menjadi tulang-tulang. Lalu dibungkus dengan daging. Kami menjadikan makhluk yang lain bentuk dan sifatnya. Maka jelaslah di sini, Allah adalah sebaik-baik ciptaan. Qad sabata idza an hadisul Islam an aslil insan haqiqah ilmiyah qat'iyah. Maksudnya, sesungguhnya kisah yang dibawa oleh Islam tentang asal-usul manusia adalah hakikat yang ilmiah dan qat'iyah. Setiap kisah yang dijelaskan dalam Al-Quran tentang kejadian adalah hak dan benar. Maka kita wajib mempercaya dan beriman kepadanya. Dan Al-Quran, kalam yang di dalamnya terkumpul pelbagai kisah-kisah yang terdapat bukti-bukti yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syamisah binti Muhammad Nazri, nombor metrik 061158. Baiklah, perbahasan saya seterusnya daripada perenggan amal hadis Darwin sehinggalah perenggan fal nasta'idu daripada muka surat 254 sehinggalah 255. Poin saya yang pertama, perbahasan saya yang pertama, iaitu Nazariyatul Darwin an aslu an anwa', bermaksud teori Darwin tentang asal segala jenis, kejadian ataupun spesies. Baiklah, wahid illa al-halaqatu salasatu nazariyatu mutalahiqatu mukhtalifah. Satu peringkat ataupun halaqah daripada rantaian pelbagai teori yang bersambung-sambung. Wasanian kulliha tafridu anna al-hayatu tatawwiratu ala wajhi hazihil ardu tatawwiran ilayyan. Maksudnya, semua teori andaikan bahawa kehidupan muka bumi itu telah berkembang secara mekanik ataupun organik. Wasalisan tatafariqu an ba'diha fi tara'iq mukhtalifah. Kemudian berpecah daripada satu kepada yang lain dalam pelbagai cara yang berlainan. Warabi'an litafsir hazil tatawwur wa tahlilahu. Maksudnya, teori ini bertujuan mentafsir dan menganalisis perkembangan evolusi. Perbahasan saya yang terakhir mengenai nasta'ridu ahammu hadhihi nazariyatu wa tanamilu kaifiyatul wiladatu. Wahid, kaifiyatu namhu fil haqli al-adalatu allati i'timadu 'alaiha. Bagaimana setiap satu daripada teori tersebut lahir daripada yang lain. Wasanian, ruju'ahu al-Qahqari ila al-haisu ad-dalatu wa dha'fu. Bagaimana setiap satu daripada teori tersebut berkembang maju melalui bukti dan dalil yang menjadi asas pegangannya. Wa akhiran wa ta'atu an-naqdu wan-naqdu allazina tasari'an ilaihi min kulli janib. Maksudnya teori ini akan kembali surut dan kembali semakin lemah di bawah tekanan pelbagai kritik dan hentaman daripada segenap pihak. Itu saja daripada saya, Syamisah binti Muhammad Nazri. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Nama saya Siti Aminah binti Syarudin, nombor metrik 059569. Seterusnya tajuk Al-Amarikiyah. Min asbaqa hadhihi an-nazariyat wa ahammuha ma nada bihi al-'alamu tasnifi lamma min an 'alamu thabat al-anwa' 'ala haliha innama ya'udu ila az-zuruf al-mukhtalifah allati tataqallabu 'ala kulli minha. Salah satu teori yang paling awal dan paling penting adalah apa yang dituntut oleh saintis taksonomi, iaitu lama berkenaan dengan kestabilan spesies disebabkan oleh keadaan berbeza yang berubah-ubah. Okey, teori Lamarck ni wujud 50 tahun sebelum wujudnya teori Darwin. Lamarck mengatakan bahawa organisma ataupun benda hidup perlu berusaha semasa mereka hidup mengikut kadar penyesuaian semasa. Contoh macam zirafah. Okey, teori Lamarck ni mengatakan asal usul zirafah mempunyai leher yang pendek. So disebabkan makanan mereka tu berada di pohon yang tinggi,
maka zirafah terpaksa merenggangkan ataupun memanjangkan leher untuk capai makanan dan teruskan kehidupan mereka. Okay, dalam kata lain, organisma ataupun benda hidup ni diorang akan ikut keadaan sekeliling, keadaan persekitaran, berpandukan kesesuaian sesuatu tempat ataupun masa. Okay, seterusnya, laqad alamu lamak nazariyatuhu hadhihi ba'dat min al-amthilah al-hayatu allati istara'at intibahahu. Okay, Lamarck menyokong teorinya dengan sejumlah contoh jelas yang menarik perhatiannya. Okay, teori Lamarck ni ada juga mengatakan bahawa setiap hidupan harus menyesuaikan diri dengan persekitaran untuk dapat hidup dan wujud sepanjang masa. Contoh macam tumbuhan. Okay, contoh macam pokok kaktus. Pokok kaktus boleh teruskan kehidupan di gurun Afrika, gurun yang panas. Okay, hasil ni disebabkan oleh manifestasi daripada proses adaptasi ataupun proses menyesuaikan diri terhadap persekitaran gurun tu. Tafsiru lama farduhu min aliyati tatawur lam yanal fil badi'i illa qalilan minan najah fa innahu raha yash'u fiha ba'da fi adhanin nas. Okay, penjelasan tentang apa yang Lamarck tetapkan pada mekanisme evolusi ni tak dicapai, tetapi pada awalnya ada sedikit kejayaan apabila teori Lamarck ni memasuki dan juga mempengaruhi fikiran manusia. Okay, pada awal dia teori Lamarck ni tak popular macam teori Darwin, tapi apabila terdapat segelintir manusia yang menyokong dan juga terima teori Lamarck, lama-kelamaan teori Lamarck ni pun menjadi popular sehinggalah wujudnya teori Darwin. Okey, tapi lepas dia wujud teori Darwin, teori Lamarck ni dah dilupakan. Maksudnya teori Lamarck ni diorang dah tak guna, diorang guna teori Darwin sahaja. Okey, ittasaqat an-nazariyah bi ismi sahibuha farihu yattalikuna 'alaiha al-amarikiyah. Okey, teori Lamarck ni diorang berpegang pada nama pemilik dia. Okey, maksudnya teori Lamarck, Lamarck ini tercipta hasil daripada nama pemilik ataupun nama pengasas teori ni lah, iaitu Jean-Baptiste Lamarck. Dan mereka ni dan golongan yang mempercayai teori Lamarck ni memanggil dengan panggilan Lamarckism. Saya Nur Azalia binti P, memegang nombor matrik 060280. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan bagi kumpulan kami, iaitu mengenai Naqad al-Lamarckiyah, kritikan Lamarck. ولنا عادات الآن بعد الانتقادات التي وجهت إليه. Sekarang, mari kita lihat beberapa kritikan yang dilemparkan terhadapnya. أولا، مقتضى ما يراه لامارك أن سير القطور يتجه إلى فائدة الحيوان وضمان استمراره في عمله الوظيفي والحفاظ على أكبر قدر من التناسق بينه وبين أهوال الطبيعة مهما اختلفت وتطورت، ولقد لاحظنا ذلك من الأمثلة التي استند إليها. Baiklah, maksudnya apa yang dilihat oleh Lamarck adalah keperluan berjalan kaki untuk kepentingan haiwan, yang mana memastikannya terus berjalan dalam fungsinya dan menjaga keharmonian yang paling kotor antara ia dan keadaan alam, bagaimanapun berbeza dan berkembang. Jadi kami belum melihatnya dari contoh-contoh di mana ia bergantung. غير أن الواقع المشاهد لم يثبت استمرار هذا السير، فإن أنواع كثيرة من الحيوانات قد انقرضت وبادت تحت وطأة ما يسمى بالعوامل الطبيعية، وقد كان من مقتضى افتراضات لامارك أن تتطور تلك الحيوانات وفقا اختلاف الأحوال الطبيعية وما يتقلب عليها من طوارئ الظروف والأجواء والبيئات، بحيث تضمن لنفسها استمرار اليقاء النوعي على أقل تقدير. Seterusnya, namun kenyataan yang diamati tidak membuktikan kesinambungan. Seterusnya,
kerana banyak jenis haiwan telah pupus dan binasa di bawah berat faktor-faktor semula jadi yang disebut. Dalam kata lain, kenyataan teori lamak ni tidak dapat dibuktikan. Sebab itulah Weismans menyangkal teori lamak. Sekian, itu saja kritikan lamak yang pertama ringkas dari saya. Saya akan menyerahkan kepada pembentang yang terakhir, yang mana akan membentangkan secara ringkas juga mengenai kritikan lamak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Fatina Bila binti Sahmat, nombor metrik 060263. Baiklah, saya akan membentangkan kritikan yang kedua secara ringkas terhadap lamak. Inna akthar ma la zuhu la mariku min muzahir التطور التي يعتمدها أساسا لبحثه وميزانا لفرضيته إنما يجري ضمن سلسلة أفراد بعمل الوراثة أي من قبل أن يلتقي حيوان مع الظروف أو البيئة أو أحوال التي تلجئه إلى نوع من تطور أو تشكيل للانسجام معها. Untuk terjemahannya, sebahagian besar dari apa yang diperhatikan oleh lamak dari aspek evolusi yang diadopsi sebagai asas untuk penyelidikannya dan keseimbangan hipotesisnya berlaku dalam rantaian individu oleh faktor keturunan, iaitu sebelum haiwan itu memenuhi keadaan persekitaran atau keadaan yang memerlukan sejenis pembangunan atau bentuk untuk menyelaraskannya. Okey, sebagai huraiannya, ayat namun kenyataan yang diamati ini bermaksud tidak membuktikan kesinambungan. Jadi teori lamak ni dia ada satu masalah, iaitu kelemahan dalam tidak dapat menemukan bukti empiris dari segi hukum use dan disuse, iaitu hukum mengguna dan tidak diguna. Okey, sebagai tambahan, teori lamak ni ia disangkal dengan pendapat dari Weismans. Okey, Weismans menyatakan bahawa perubahan sel tubuh tidak diwariskan mengikut persekitaran. Kata Weismans, ia bukan keluarkan sesuatu teori tanpa bukti. Weismans ni dia datangkan sekali dengan bukti, tetapi tidak dengan lamak. Lamak tidak datangkan sekali dengan bukti. Jadi Weismans ni dia buktikan dengan sebagai contoh situasi. Weismans ni dia buktikan dengan mengahwinkan dua ekor tikus yang dipotong ekor masing-masing. Dia mengkaji, dia kahwinkan dua ekor tikus dan memotong ekor tikus tersebut. Ternyata anak dari dua ekor tikus itu, anaknya still masih ada ekor, walaupun hakikatnya ibu bapa tikus tu sudah dipotong ekornya. Boleh dikatakan secara ringkasnya, Weismans ni dia buat benda yang sama sebanyak 21 kali, tapi result dia still sama, keputusannya masih sama macam yang pertama. Kan dia kahwinkan dia kaji ke atas dua ekor tikus. Dia kahwinkan dua ekor tikus and dia potong ekor tikus tersebut, tapi anak yang dilahirkan oleh tikus itu masih tumbuh ekor. Itu bermakna Weismans ni memang buat 21 kali benda yang sama, tapi keputusan tetap sama dengan keputusan yang pertama sekali dia buat. So di situlah kelemahan teori Weismans.
Baiklah, seterusnya saya akan menyambung semula berkenaan dengan kritikal lamak. Okey, saya akan menerangkan, saya akan bagi contoh dalam situasi kritikal lamak. Okey, fajladul tighalu yakuna minzu waladatahu ashaddu ghalzan ala akhamis qadamina minhu fi ayyu jihah ukhra min al-ajza'i jismu. Okey, terjemahannya ialah kulit anak sejak lahir lebih tebal di telapak kaki daripada di bahagian badan yang lain. Okey, ini huraiannya. Ini contoh kritikan lamak, iaitu boleh dikatakan kulit bayi sejak lahir memang tebal di bahagian tapak kaki berbanding bahagian lain. Baiklah, seterusnya contoh yang kedua. Walil jimali safanati taqa'a fi sawiyati rasaghayatina wal marfaqa bihaitsu tatabik satuhi allati tatahamalu wa ta'atu wazan indama yastanyih al-ba'ir wa takun hazihi safanat mawjudah fi walad annaqatan min za waladatahu. Okey, terjemahannya, unta mempunyai lipatan yang terletak di paras pergelangan tangan dan siku, sepadan dengan permukaan yang menanggung beban ketika unta menjadi tua. Dan ini terdapat pada anak unta sejak dilahirkan. Sebagai huraiannya, unta ni dia mempunyai lipatan pada terletak pada paras pergelangan tangan dan siku, sepadan dengan permukaan yang menanggung beban ketika unta tersebut sudah tua. Jadi apa yang terdapat pada anak lipatan tersebut memang ada sejak unta dilahirkan. Ya, kerana lipatan tersebut untuk menampung berat unta apabila unta tersebut sudah tua. Okay, seterusnya contoh yang terakhir, iaitu contoh yang ketiga. Wa tatajahu imtidadat al-izamiyah fi izam fakhadha fi janin insan kama tatajaha fil baligh muktamal ayu wafaqa la tajahu daruta allati tatara'a ala al-izami indal mashi. Terjemahannya, sambungan tulang diarahkan ke tulang paha pada embrio manusia kerana mereka berorientasi pada orang dewasa penuh, iaitu mengikut arah tekanan pada tulang ketika berjalan. Sebagai huraiannya, sambungan tulang diarahkan bersambung dengan tulang paha disambung dengan embrio, sebab mereka berorientasi pada tulang dewasa penuh. Dia bergantung kepada tulang orang dewasa, iaitu tulang ibunya yang mengandungkannya. Sekian dari saya, iaitu kritikal lamak yang kedua. Sekian, terima kasih.